KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi. Jadi untuk episod kali ini kita pergi kepada pemakanan spesifik bagi sukan yang seterusnya. Dan kalau nampak tadi saya membawa bola tampar. Jadi sukan yang akan kita bincangkan hari ini adalah sukan bola tampar. Untuk tidak melengahkan masa, kita kenali dulu bagaimana sukan bola tampar ini dimainkan dan kita memahami sedikit energi sistem serta struktur pertandingan untuk kita menjurus kepada pemakanan yang sesuai khasnya untuk spesifik sukan bola tampar. Sukan bola tampar ini dimainkan oleh sama ada atlet lelaki maupun atlet wanita, yang mana satu pasukan mungkin boleh ada sehingga 12 orang, tetapi 6 orang akan bermain pada satu-satu masa. Bagi sukan bola tampar ini juga ia merupakan satu sukan yang melibatkan skill atlet tersebut, memerlukan speed, memerlukan agility ataupun ketangkasan atlet, dan juga ada jumping skill dan ada banyak pergerakan yang perlu dilakukan oleh atlet sepanjang tempoh permainan. Dan untuk sukan bola tampar, mereka perlu bermain sehingga mencapai 25 poin, yang mana mereka akan main untuk best of 5 dan menang 3 ataupun bergantung kepada tournament itu sendiri. Jadi kebiasaannya untuk satu set permainan bola tampar, mereka mungkin bermain di antara 20 hingga 30 minit untuk satu set, dan untuk lengkapkan satu game mungkin boleh mencapai sehingga 1 hingga 2 jam duration pertandingan. Okey, dan mengikut standard juga satu hari adalah satu pertandingan dan paling banyak mungkin 2 competition pada satu hari, bergantung kepada tournament ataupun game yang ditetapkan oleh competition tersebut. Okey, dan untuk sukan bola tampar ini juga disarankan atlet mempunyai peratus lemak badan yang lebih rendah. Kenapa? Kena ada power to weight ratio sebab dia membutuhkan eksplosif juga dan perlu ada power untuk atlet. Jadi dah tentu kalau rendah peratusan lemak akan meningkatkan prestasi atlet. Atlet boleh bergerak dengan lebih pantas dan lebih agile juga ataupun lebih tangkas. Dan bila ia kaitkan dengan energi sistem ataupun penggunaan tenaga bagi sukan bola tampar, secara dominan mereka banyak menggunakan anaerobic energy system. Okey, berbanding dengan aerobik, tetapi both energy system digunakan sepanjang permainan bola tampar ini. Jadi penting untuk atlet memahami energy system dan juga mereka tahu pemakanan yang baik yang boleh membantu untuk mencapai komposisi tubuh dan juga untuk bertahan sepanjang tempoh permainan, iaitu mungkin mencapai 1 hingga 2 jam, kerana setiap satu set permainan bola tampar mempunyai rehat lebih kurang 3 minit. Jadi atlet perlu adaptasi dengan waktu yang terhad untuk recover ataupun untuk rehydrate sepanjang tempoh permainan mereka. Seterusnya nanti kita akan pergi kepada training diet dan juga lain-lain strategis untuk sukan bola tampar. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita akan melihat pula strategi pemakanan ataupun nutrition strategis bagi sukan bola tanpa. Dan bagi sukan bola tanpa, training diet adalah sangat penting dan akan improve untuk hari-hari latihan dan begitu juga competition. Penting untuk atlet mengamalkan diet yang seimbang dan perlu spread of the calories. Spreadkan calories pada setiap hari pada waktu-waktu yang berbeza. Okey, penting untuk atlet mempunyai breakfast pada permulaan hari untuk membolehkan atlet training dengan lebih baik. Dan penting juga sekiranya ada training di awal pagi, perlu ada pre-training meal untuk bekalkan tenaga bagi sesi training tersebut. Jadi untuk training diet, pastikan atlet tahu pengambilan kalori atlet adalah mencukupi dan ini adalah bergantung kepada individu, bergantung kepada umur, bergantung kepada saiz ataupun berat badan dan komposisi atlet itu sendiri. Jadi penting untuk atlet dapatkan khidmat nasihat bagi mengetahui pengambilan kalori yang sepatutnya diambil pada setiap hari. Yang kedua, pastikan pengambilan karbohidrat. Untuk sukan bola tampar, kita akan target 6 hingga 8 gram karbohidrat per kg per body weight pada setiap hari. Jadi kena fulfill di antara 6 hingga 8 bergantung kepada intensiti latihan itu sendiri. Sekiranya ada hari-hari tertentu training mungkin lebih intensitinya, jadi atlet boleh ambil sehingga 10 gram karbohidrat per kg body weight pada setiap hari. Jadi dia akan memberi jumlah karbohidrat yang berbeza, keperluan karbohidrat yang berbeza bagi setiap atlet. Dia adalah sangat individual. Seterusnya, bagi daily diet juga, atlet pastikan mengambil lean protein. Protein pada setiap hari, kalau tadi 6 hingga 8 gram karbohidrat, protein yang mencukupi dan juga protein ini perlu diagihkan. Fokus pengambilan protein yang berkualiti pada setiap kali waktu makan. Breakfast, lunch, dinner dan boleh include juga snacking time 2 hingga 3 kali bergantung kepada berapa kali sesi latihan pada setiap hari. Jadi pastikan ada semua kumpulan makanan. Setiap food groups itu penting, mempunyai nutrien yang berbeza, mempunyai makronutrien yang berbeza dan perlu mixkan setiap food groups. Jadi tak fokus kepada satu-satu food group sahaja. Yang seterusnya tentang hydrate ataupun kena sentiasa hydrate pada setiap hari. Dan ini juga salah satu faktor yang penting selain daripada makronutrien. Pastikan pengambilan air pada setiap hari mencukupi. Cara nak pastikan pengambilan air mencukupi, sama ada atlet boleh mengukur jumlah air yang diambil ataupun pastikan atlet melihat warna urin pada setiap pagi untuk mengetahui status hidrasi atlet setiap hari semasa hari-hari latihan. Seterusnya kita akan beralih kepada competition diet. Competition diet bagi sukan bola tampar. Kenapa competition diet untuk bola tampar penting? Kita kena tengok semula bagaimana permainan itu dimainkan dan waktu bila permainan itu dimainkan. Kalau untuk bola tampar, dia mungkin ada dari segi game ataupun tournament dan waktu dimainkan itu mungkin berbeza. Ada tournament ataupun ada game mungkin pada waktu pagi, ada tournament waktu tengah hari, ada tournament pada waktu petang. Jadi ini penting, perlu tahu lebih awal supaya dia boleh membuat adjustment makan makanan yang sesuai untuk competition bergantung kepada masa permainan itu dimainkan. Okey, jadi kalau dah kata training pada mana-mana waktu pun pastikan ada jarak lebih kurang 4 jam untuk makan yang heavy meals untuk ke arah pertandingan. Contohnya kata competition adalah pada jam 2 petang. Jadi itu tak boleh nak ambil lunch orang pukul 12 tengah hari. Jadi pada waktu ini yang penting adalah complete meal, tinggi karbohidrat, protein yang sederhana, rendah lemak, cukup fiber pada waktu sarapan pagi lebih kurang pukul 8, pukul 9. Kemudian mungkin boleh ambil snack di antara 1 jam hingga 2 jam sebelum competition pada pukul 2 petang. Jadi untuk before competition kita tekankan semula 1 hingga 3 jam ataupun 2 hingga 4 jam sebelum competition perlu ambil makanan yang komplit supaya sempat dihadam sebelum pertandingan itu nanti dan atlet akan lebih selesa, tak ada makanan di dalam perut dan boleh fokus kepada competition. Seterusnya pemakanan semasa. Okay, semasa game ini sangat penting. Kebiasaannya bagi atlet
bola tampar, durasinya untuk satu set lebih kurang 20 hingga 30 minit bergantung kepada points, dan satu game itu mungkin berakhir antara 1 hingga 2 jam. Jadi break yang ada mungkin agak singkat, sekadar cukup untuk dia rehydrate ataupun menggantikan balik air yang hilang. Tetapi sekiranya game itu berpanjangan dan makan masa lebih daripada 1 jam, atlet perlu ada strategi bukan sahaja untuk menggantikan balik semula air di dalam tubuh badan, tapi pada masa yang sama untuk menggantikan juga elektrolit yang dah hilang dalam game tadi. Jadi kalau kata game itu berlarutan melebihi 1 jam bila masuk set ketiga, set keempat dan yang seterusnya, jadi perlu ada strategi untuk pastikan dia boleh refuel pada tempoh-tempoh yang ada tu. Kenapa kena refuel? Dan sebab duration dia dah semakin panjang. Jadi apabila melebihi 60 minit punya duration games, jadi perlu ada injection of carbohydrate sebagai fuel. Jadi boleh berbincang dengan coach kalau kata melebihi 1 jam, dia perlu bersedia dengan sumber karbohidrat yang ada, sama ada sports drink, yang mana kita tahu sports drink ni ada sumber karbohidrat dan juga ada elektrolit yang diperlukan. Jadi atlet boleh makan sekejap makanan yang biasa dimakan. Lagi satu, perlu pastikan makanan yang dimakan semasa competition adalah makanan-makanan yang biasanya dia dah cuba waktu training tadi. Kita tak nak nanti ada berlaku ketidakselesaan disebabkan oleh makan makanan yang tidak pernah dicuba pada sebelum-sebelum ini. Jadi untuk sukan bola tampar dalam tempoh permainan bergantung kepada durasi game itu sendiri, sama ada memerlukan air, elektrolit ataupun karbohidrat. Dan kalau kata bukan sports drink, mungkin boleh ambil sports bar ataupun sports gel yang mudah untuk dimakan, ataupun cereal bar yang mana kita kategorikan sebagai sports food, supaya atlet boleh terus makan dengan cepat dan boleh kembali ke court untuk sambung untuk set yang seterusnya. Kalau selepas after dah completed games 5 set ke 3 ataupun 5 sets dah selesai, atlet perlu ada recovery betul-betul sejurus selepas competition itu berakhir. Dan recovery ini sangat penting untuk semua atlet. Jangan harapkan everyone ataupun orang lain untuk prepare ataupun tiada makanan. Atlet perlu prepare sendiri makanan-makanan yang mudah yang boleh diambil terus dalam tempoh 30 hingga 60 minit selepas setiap pertandingan untuk recovery. Fokus kepada pengambilan karbohidrat dan juga pengambilan protein. Cukup karbohidrat dan cukup protein. Kadang-kadang bila ambil cereal sahaja mungkin tiada protein, ataupun fokus kepada protein sahaja tiada karbohidrat. Jadi atlet boleh fokus untuk ambil makanan yang ada ratio 3 nisbah 1 sumber karbohidrat dan protein. Contohnya kita ada chocolate milk yang mana dia ada ratio yang sesuai, ataupun mungkin boleh ambil snack-snack yang mempunyai jumlah karbohidrat dan protein yang tolerable pada waktu itu. Kalau kata tak ada, atlet boleh fokus untuk ambil 1.5 gram untuk recovery, 1.5 gram karbohidrat per kg selepas competition itu, ataupun kalau kata susah boleh fokus untuk ambil 50 gram karbohidrat selepas competition untuk recovery. Macam mana 50 gram karbohidrat? Kalau sekeping roti bersamaan dengan 15 gram karbohidrat, mungkin selepas itu boleh ambil 3 keping roti untuk fulfillkan 50 gram karbohidrat, dan add on tuna untuk pastikan ada jumlah protein satu pertukaran yang mencukupi. Jadi proses recovery itu akan berlaku dengan baik dengan dibekalkan karbohidrat dan protein yang lengkap, dan pastikan atlet kemudian selepas itu 2 jam selepas itu perlu ambil makanan yang komplit, yang mana dia perlu fulfill semula keperluan karbohidrat untuk seharian. Seterusnya pastikan ada rehydrate. Tadi kita dah refuel dengan karbo, kita dah repair juga dengan pastikan ada pengambilan protein. Yang seterusnya pastikan ada rehydrate dengan pengambilan air yang mencukupi, terutamanya tempoh kritikal dalam tempoh 24 jam. Jadi itu adalah diet untuk pasukan bola tampar sebelum dan juga semasa competition. Seterusnya kita akan tengok beberapa isu bagi sukan bola tampar itu sendiri selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita akan tengok atau fokus kepada isu pemakanan yang berkaitan dengan sukan bola tampar itu sendiri. Dan bagi atlet bola tampar, body composition tu juga sangat penting selain daripada keperluan dia merupakan satu skill games ataupun sukan skill dan juga memerlukan ketinggian dalam court. Biasanya ada faktor ketinggian juga memainkan peranan untuk atlet bola tampar. Jadi body komposisi tadi saya dah mention yang mana ia mempengaruhi performance atlet, dan kita kena tahu yang kadang-kadang bila off season ataupun bila satu tempoh atlet tidak training ataupun trainingnya menjadi intensiti yang rendah disebabkan off season akan berlaku perubahan dari segi komposisi tubuh atlet itu sendiri. Sepatutnya off season merupakan satu tempoh ataupun merupakan satu waktu untuk atlet mengubah ataupun memperbaiki dia punya komposisi tubuh yang mana mempunyai high percentage body fat, boleh improvekan dia punya body fat percentage dan increasekan dia punya masa. Yang mana atlet kena tahu apabila off season keperluan tenaga berbeza dengan pre-season ataupun semasa competition. Jadi masa off season pengambilan makanan sepatutnya dikurangkan kuantiti makanan tersebut supaya kalori yang diambil tidak berlebihan, yang mana kalori yang diperlukan itu hanyalah untuk tempoh itu sahaja. Dengan cara itu atlet boleh mengubah komposisi tubuh mengikut saranan ataupun apa yang dicadangkan oleh coach punya suggestion, dan juga berjumpa dengan dietitian untuk dapatkan proper eating plan, proper meal plan dalam tempoh pre-season untuk pastikan body composition ada perubahan. Dan pada waktu ini juga kebiasaannya memang akan berlaku komposisi tubuh daripada muscle mass, daripada fat mass, dan juga berat tu mungkin agak fluctuation ataupun berubah-ubah disebabkan oleh jumlah glycogen yang tersimpan di dalam otot atlet itu tadi. Jadi untuk atlet bola tampar, kita akan fokus kepada semua keperluan kalori dia daripada karbohidrat, protein dan lemak yang baik. Kita singkirkan all the unhealthy fats yang kita tak perlukan, saturated fat yang tinggi, tapi kita lebih fokus kepada karbohidrat dan protein. Dan jangan lupakan pengambilan vitamin dan minerals daripada pengambilan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan kebiasaannya untuk atlet remaja selalu kadang-kadang pengambilan sayur-sayuran tidak diberi perhatian, dan juga pengambilan susu dan produk tenusu. Sedangkan pada waktu ini untuk sukan bola tampar kadang-kadang mungkin berlaku injuries yang related to sports itu sendiri. Jadi atlet kena pastikan mempunyai struktur tulang yang kuat, dan pemakanan dah tentu dapat membantu mencapai matlamat ini. Jadi diet yang seimbang adalah sangat penting untuk atlet bola tampar, dan atlet perlu pastikan ia mengamalkan diet yang seimbang sebelum, semasa dan selepas, dan juga pada setiap hari untuk pastikan dia kekalkan berat badan dan komposisi yang terbaik untuk sukan bola tampar. Jumpa lagi untuk episod yang lain pula.